Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua peminat-peminat rugby tanah air. Saya Coach Zack di Rhino bersama Rugby Online TV. Hari ini live berada di Pulau Pol. Cuaca sedikit mendung tetapi permainan diteruskan. Untuk kali ini bagi pemain-pemain daripada negeri Perlis, jersey nombor 2 Amirul Mukminin, nombor 17 Danish Nafikin, 19 Nas Afi, 5 Muhammad Arif, 28 Hafiz Zainal, nombor 3 Amirul Husni, nombor 6 Arif, 8 Eniki, 11 Fikri Tomasi, Zulfahmi, Joseva, Ikram, Afiq dan Syafiq. Permainan telah bermula, tendangan ke belakang oleh pasukan Polis, larian deras daripada inside pasukan Polis, serangan yang dilakukan bertali arus, bola dicuri oleh pasukan Polis. Nampaknya permainan diteruskan, bola muntah ke depan tetapi tiada call daripada referee. Permainan diteruskan, tendangan ke belakang dilakukan. Nampaknya permainan begitu sengit sekali. Tendangan clearance oleh fullback pasukan Polis, iaitu Muhammad Alif Husaini. Pasukan Polis dibarisi oleh Amar nombor 1, 2 Syazwan, 3 Hakimi, 23 Alif Duk, 18 Akbar, 7 Suhaikal, 6 Haris, 8 Tenela, 9 Fazrin, 10 Amirul Akil, 15 Amin Asrun, 25 Zulkifli, 13 Ratu, 14 Haris Izzat dan 24 Alif Husaini. Lontaran ke dalam oleh pemain nombor 2 Amirul Mukminin yang bermain sebagai prop tetapi melakukan lontaran ke dalam. Nampaknya pot 2 tetapi bola knock on oleh pasukan Polis. Advantage tidak diberikan. Sungguh menarik permainan yang dijalankan oleh pasukan Polis, tetapi pasukan Polis berjaya membaca lontaran ke dalam tersebut. Ini yang kita mahukan, di mana pasukan-pasukan menjalankan analisis game bagi membaca permainan-permainan pasukan lawan. Scrum bagi pasukan Polis. Bola akan dimasukkan oleh Fazrin, pemain nombor 9 pasukan Polis, di mana serangan akan dimulakan di dalam pasukan PDRM ataupun Polis. Scrum pasukan Polis. Kita saksikan sekarang kekuatan yang stabil bagi kedua-dua pasukan. Cubaan ditolak oleh pasukan Polis tetapi dikawal oleh pasukan Polis. Drive yang dilakukan begitu cantik, bola dikawal, nampaknya berjaya. Attach penalty diperolehi oleh pasukan Polis kerana scrum yang dilakukan begitu baik dan pasukan Polis setakat ini gagal menahan. Itulah debaran dia pasukan permainan ini. Permulaan yang cantik bagi pasukan Polis. Tendangan keluar oleh Amirul Akil ataupun Ben, dikenali Ben. Nampaknya begitu dekat dengan line 22. Permainan dijalankan. Line out akan diambil oleh pasukan Polis yang akan membuat lontaran. Muhammad Syazwan. Kita tengok apakah posisi ataupun taktikal yang dijalankan. Adakah permainan satu? Ya, bola 3 ke Suhaikal. Bola cantik keluar kepada inside. Serangan yang baik dilakukan. Bola cubaan dicuri, gagal. Nampaknya sealing off yang dilakukan oleh pasukan Polis. Penalti diberikan kepada pasukan Polis. Permainan Piala Agong ini adalah kejohanan yang paling berprestij di Malaysia. Kesilapan sedikit saja akan memberikan kesan atau impak kepada perlawanan. Tendangan keluar oleh pemain Fiji iaitu Ratu tetapi tidak keluar. Bola ditangkap cantik oleh pemain nombor 6 Hazrin. Dikeluarkan. Line masih lagi berada minta maaf kerana debaran yang terlalu tinggi. Betul-betul batuk saya. Yes, bola dilakukan, dihantar kepada Hafiz Duk. Raking cuba dicuri. Nampaknya offside.
telah pun diberikan oleh pengadil perlawanan. Masih lagi serangan daripada pasukan polis yang bertali arus dan tiada advantage, seterusnya memberikan bola penalti kepada pasukan polis. Call diberikan daripada assistant referee di tepi. Nampak ketika ini masih lagi bola dimainkan dan tiada advantage kepada pasukan polis. So tendangan penalti untuk line out. Okey, kali ini betul-betul 5 meter di dalam kawasan 22. Apa yang kita nampak sekarang ni, taktikal yang digunakan oleh pasukan polis tadi ketika line out begitu cantik dan tepat. Adakah ia dapat diteruskan? Tak ada gambar. Okey. Kembali kita line out seterusnya. Adakah line out yang sama dilakukan? Adakah pasukan polis dapat membaca? Oh, bertukaran, iaitu line out first jumper dilakukan oleh pasukan polis, iaitu bola ditangkap oleh Haris Hafizan. Driving yang dilakukan oleh pasukan polis. Nampaknya tidak ada penalti diberikan untuk collapsing the mall. Polis masih menguasai serangan bertali arus, dijalankan bola dikeluarkan, running in oleh pemain nombor 13 Ratu. Masih lagi Haris melakukan serangan pot yang ketiga. Bola masih dalam genggaman pasukan polis. Cubaan untuk melakukan hit yang rapat dengan racking. Bola dikeluarkan kepada Amirul Akil. Cross kick dilakukan. Adakah dapat berjaya ditangkap? Adakah masih lagi permainan diterus? Ya, permainan diteruskan. Walaupun flag telah pun diangkat, menunjukkan ada sedikit kesalahan yang dilakukan, tetapi advantage masih diteruskan. Yes, nampaknya pengadil perlawanan tidak memberikan apa-apa call. Dan pasukan polis masih lagi melakukan hit by hit. Dan masih lagi bola dimainkan. Nampaknya tackle yang cantik dilakukan oleh pemain nombor 2 Perlis, iaitu Amirul Mukminin. Nampaknya berdebar sungguh permainan ini, kerana permainan begitu pantas dengan berbagai-bagai cut ini dilakukan, cross kick dilakukan, dan ketika ini advantage tidak diberikan. So referee meneruskan perlawanan. Kita berada di hadapan pasukan polis yang menunggu untuk tendangan. Apakah yang akan dilakukan oleh pasukan polis? Mereka akan melakukan tendangan out bagi lontaran ke dalam. Ya, betul. Nampaknya keputusan yang dibawa oleh pasukan polis teragak-agak sedikit. Mungkin menunggu call daripada ketua pasukan mereka. Kita saksikan seterusnya. Tadi pada yang pertama polis telah menggunakan jumper yang ketiga. Sekarang yang kedua dia menggunakan jumper yang pertama. Adakah kolaborasi yang menarik dilakukan oleh pasukan polis? Lontaran yang cantik. Bola terlepas ke belakang tetapi masih lagi dalam genggaman pasukan polis. Adakah mereka akan melakukan? Ya, pick and go dilakukan. Cubaan merampas daripada pasukan polis oleh pemain nombor 28 Muhammad Hafiz Zainal. Tetapi diteruskan permainan. Masih lagi polis melakukan serangan bertali arus berhadapan pos pasukan. Dan try oleh pasukan polis, oleh pemain bernombor, saya masih mencari pemain bernombor 3. Yes, betul-betul di tepi tiang pos pasukan polis. Referee Nick Ramadan berada betul-betul di tempat bola dijatuhkan. Sungguh berintensiti tinggi permainan kali ini. Tendangan oleh stand-off pasukan polis, Amirul Akil atau Ben masuk ke
kedudukan terkini Polis 7, Perak 0. Nampaknya hujan telah mula turun. Tapi untuk anda semua, kita teruskan permainan walaupun hujan turun. Dan taktikal kami kali ini betul, kami berada di dalam kereta untuk mengelakkan daripada kita pintas seperti minggu lepas. Okey, kick off akan dimulakan oleh pasukan Perlis yang akan dilakukan oleh pemain nampaknya bola ke belakang. Cibong mendapat bola, melakukan larian side step tetapi gagal melepasi pertahanan pasukan Polis. Penalti diberikan atas kesalahan tackle. Permainan diteruskan tetapi knock on telah pun berlaku. Nampaknya knock on yang pertama adalah daripada pasukan Polis. Hujan mula turun rintik-rintik di Polapol ini, tetapi tidak mengapa kerana permainan diteruskan. Apa yang boleh dikatakan adalah permainan yang dijalankan begitu menarik kerana berbagai-bagai move yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Bola dimasukkan oleh skor half pasukan Perlis iaitu Muhammad Fikri. Nampaknya number 8 pasukan Perlis telah pun buat pick up dengan Enersi Wakanisu, dan apabila tackle yang deras dibuat oleh number 8 pasukan Polis iaitu Taniela dan mengakibatkan knock on. Apabila dua Fiji bertembung, satu yang akan berjaya. Menarik. Kita dapat saksikan hari ini untuk kuarter yang pertama di antara pasukan Polis dan Perlis. Ramai talent ataupun pemain-pemain bakat baru yang diperketengahkan. Scrum oleh pasukan Polis. Bola akan dimasukkan, di mana bola dimasukkan oleh Yen ataupun Ayen di kalangan rakan-rakan pasukan Polis. Diberikan kepada stand-off band, clearance kick jauh ke belakang dan bola masih dimainkan. Oh, sayang sekali. Knock on oleh pemain nombor 14 iaitu Muhammad Afiq Zamizan. Tak apa. Keadaan hujan, basah. So, segala pemain perlu melakukan adaptasi dengan cuaca yang sedia ada. Tetapi saya amat berbesar hati dan berbangga melihat pemain-pemain muda yang muncul dalam kejohanan Piala Agong ini. Kejohanan yang berprestij di Malaysia. Scrum bagi pasukan Polis. Anda dapat lihat di skrin anda semua, yang kecil ke, di telefon ke, di iPad ke, di televisyen ke, hujan telah turun renyai. Walaupun nampak macam renyai tetapi agak kuat juga, deras juga hujan ni kan. Tetapi permainan disukan. Bola dimasukkan oleh Ayen dan pas kepada Ben melakukan larian oleh Aweh Amirul Nasrin. Kick dilakukan dan terlepas saja. Bola dikuasai oleh pasukan Perlis kembali. Raking yang cantik untuk secure bola. Tendangan oleh Skrahal Perlis ke belakang. Ditangkap kemas oleh Aizat. Larian oleh winger pasukan Polis. Nampaknya begitu cantik. Kedua-dua pertembungan di tengah padang. Bola masih secure di tangan pasukan Perlis. Nampaknya pemain Fiji daripada pasukan Perlis melakukan tendangan jauh ke belakang. Dan bola 50-22, di mana line out adalah untuk pasukan Perlis.
cantik tadi tendangan yang dilakukan oleh Joseph ataupun Joseva Naivalu. Untuk pengetahuan semua, tendangan 50-22 yang dilakukan tadi telah membolehkan pasukan Perlis membuat lontaran ke dalam. Dapatkah pasukan Perlis memperbaiki line up mereka yang kali ini selepas yang pertama tadi telah pun dicuri oleh pasukan Polis. Apa yang dapat kita saksikan sekarang, balingan ke dalam oleh Cibong, dan taktikal yang akan digunakan ialah menggunakan player yang kedua, dan bola secure telah pun berjaya ditangkap oleh pasukan Perlis. Bola diberikan kepada pemain number 8 dan larian ke dalam yang deras ditackle baik oleh saudara Juki, dan bola quick ball kepada pemain import. Bola dikeluarkan juga dan mereka melakukan serangan defense yang baik oleh pemain Fiji daripada pasukan Polis. Knock on. Drive yang baik dilakukan oleh pemain Polis bernombor 13 iaitu Ratu yang mengakibatkan bola knock on. Pengetahuan semua, tadi try oleh pasukan Polis adalah menerusi Muhammad Hakim bin Ramli, pemain nombor 3. Kita saksikan sekarang bagaimanakah kekuatan pasukan Polis yang begitu mempunyai kelebihan di bahagian forward. Dapatkah pasukan Perlis menandingi scrum daripada pasukan Polis? Kita saksikan bola. Call telah pun diberikan oleh pengadil permainan untuk suruh masuk. Masih lagi bertahan pasukan Polis. Drive yang cantik oleh pasukan Polis, dan advantage masih lagi diberikan selagi bola tak dikeluarkan. Dan bola dikeluarkan kepada Amirul Akil, tendangan jauh ke belakang. Dapatkah? Yes, bola terus keluar. Line out bagi pasukan Polis. Betul-betul di hadapan kameraman kami. Di sini kita pastikan line out oleh pasukan Perlis, pasukan Perlis, yang mana tadi menggunakan jumper yang kedua. Nampaknya kita saksikan saudara Amirul Mukminin Cibong yang akan membuat lontaran ke dalam, dan diberikan call oleh Nas Afi Kembang. Masih lagi lontaran dibaca oleh jumper pasukan Polis. Tendangan tinggi oleh Aizat. Bola hilang dan masih diteruskan. Advantage diberikan kepada pasukan Polis. Tiada call kesalahan daripada pengadil perlawanan. Mereka masih meneruskan perlawanan. Pemain mula berlanggar berhentak tanpa henti. Bola diberikan kepada Steno kumpulan pasukan Polis. Tendangan ke belakang oleh Ben, nampaknya dikawal kemas oleh pemain Perlis. Tendangan keluar oleh fullback pasukan Perlis, itu Muhammad Syaufi. Nampaknya Perlis cuba mengadaptasi, mengekalkan impak permainan. Apa yang dapat kita saksikan sekarang ni adalah lontaran ke dalam oleh pasukan Polis yang mempunyai variasi 1, 2 dan 3. Itu yang menariknya. Mereka menggunakan segala ruang di dalam line up. Dan seterusnya lontaran untuk pot yang ketiga dilakukan. Dilanggar di tengah-tengah padang. Permainan diteruskan. Pemain nombor 8 pasukan Polis iaitu Taniela melakukan drive, dan bola di offload kepada pemain nombor 1 Amar yang melakukan drive. Masih lagi berterusan, masih lagi drive ataupun tackle yang padu yang dilakukan oleh pemain Perlis iaitu Amir Mukminin bersama pemain Fiji itu. Hit demi hit dilakukan terhadap pasukan Polis. Permainan diteruskan.
menggunakan backdoor kepada Juki dan Dami dilakukan kepada Aizat membuat larian deras. Nampaknya high tackle. Minta maaf, kami tak dapat nak tunjuk ada tiang kat tengah-tengah ni. Tapi apa yang saya nampak sekarang adalah high tackle yang dilakukan kepada pemain nombor 14 Aizat, iaitu daripada pemain nombor 14 pasukan Perlis Afiq. Apakah keputusan permainan? Pemain masih lagi berada di bawah. Oh, nampaknya yellow card diberikan kepada pemain Perlis. Kedudukan 7 Polis 0 Perlis. Ini adalah permainan yang sungguh mendebarkan kerana pasukan yang menang akan melayakkan diri ke peringkat semi final yang akan berlangsung minggu depan. So, pengadil Nick Ramadan sehingga kini masih lagi mengawal permainan dengan begitu baik. Lontaran ke dalam akan dibuat oleh pasukan Polis. Mereka akan melakukan line out. Seketika tadi mereka menggunakan pot yang ketiga, third jumper, dan ini memberikan kelebihan. Adakah masih kekal jumper yang ketiga ataupun menggunakan first jumper? Yes, mereka menggunakan first jumper untuk melakukan driving maul menuju ke arah try line pasukan Polis, dan try oleh pasukan Polis diraja. Sungguh baik sekali. Dan masih lagi try dilakukan oleh pemain nombor 3 pasukan Polis, iaitu Muhammad Hakim. Begitu baik pemain ini, Muhammad Hakim ni. Beliau juga merupakan pemain kebangsaan yang melakukan try ketika kejohanan pada awal tahun hari itu. Pengalaman yang dia ada banyak membantu pasukan Polis untuk kekal relevan di dalam Piala Agung. Untuk pengetahuan penonton-penonton dan peminat rugby tanah air, Polis merupakan juara bertahan Piala Agung 2023. Tendangan akan diambil oleh Ben ataupun Amirul Akil. Adakah bola akan masuk? Oh, tidak. Conversion tidak masuk. Tapi tak apa, kerana kedudukan terkini Polis 12, Perlis 0. Seperti yang kita dapat lihat, hujan masih lagi renyai. Tetapi ni bukan renyai biasa-biasa, renyai banyak air juga ni, kan? Renyai yang luar biasa. Dia tak lebat, tapi dia tak sikit. So saya pun tak boleh nak cakap macam mana lah, kan? Tapi hujan lah kat sini, hujan. Okey, tendangan sepak mula oleh pemain nombor 10 Tomasi. Bola dapat oleh pemain Polis nombor 24 Muhammad Alif Husaini, dan tendangan keluar. Lontaran ke dalam bagi pasukan Polis. Kita tengok adakah Polis berjaya memperbaiki lontaran ke dalam, adakah ataupun pasukan Polis berjaya membaca. Pengetahuan anda, cuaca hujan ni untuk melakukan lontaran bukan senang. Memperlu keyakinan yang tinggi. Dapat dibaca lagi oleh pasukan Polis dan ditackle oleh pemain nombor 5 Polis, iaitu Arif. Racking dilakukan, bola dikeluarkan kepada pemain-pemain Polis. Hentakan demi hentakan, hit demi hit dilakukan, dan chip yang dilakukan oleh pemain Skraha Polis Ayin nampaknya cantik, tetapi ditackle kemas oleh pemain nombor 7 Su Haikal, dan racking buat oleh Polis untuk secure bola. Hit yang dilakukan oleh pasukan Polis untuk secure, dan tendangan clearance oleh pemain Polis bernombor 10
nombor 12 Timosi. Nampaknya bola dilakukan tendangan ke belakang oleh Aware. Dapatkah dikawal oleh fullback pasukan Perlis. Tenang membuat larian dan membuat dummy tetapi tidak lepas. Bola nampaknya knock on sedikit apabila dia cuba meletakkan pada posisi kepada pasukan beliau tetapi pengadil perlawanan berjaya menangkap. Begitu baik kombinasi pengadil kali ini, assistant referee dan referee perlawanan. Mereka melakukan a very good job dengan berkomunikasi. Inilah yang kita perlukan, referee-referee yang mampu mengawal perlawanan. Walaupun kita tahu bahawa Nick merupakan pengarah ke pengadilan, tetapi beliau masih lagi relevan untuk menjadi referee di tengah padang. Tetapi kita tengok sekarang apa yang diminta oleh pasukan polis, scrum. Pasukan polis minta scrum. Ini adalah kekuatan pasukan polis di mana mereka boleh mengawal scrum dan mampu memberikan saingan ataupun menolak scrum pasukan lawan seperti minggu lepas. Dan 3 kali setakat ini pasukan polis masih lagi mempunyai kekuatan untuk mengawal scrum. Bola dikeluarkan oleh pemain nombor itu. Larian ke dalam oleh pemain nombor 13 pasukan Perlis, Joseva. Pot dilakukan di hujung padang. Nampaknya tendangan cross kick dilakukan. Dan line out kepada pasukan Perlis. Cantik. Tadi tendangan yang dibuat oleh stand off pasukan polis untuk mengurangkan tekanan apabila segala taktikal melanggar tidak berjaya dilakukan. Nampaknya sedikit perbincangan daripada pasukan Perlis. Adakah mereka dapat memperbaiki lontaran ke dalam? Yes, kita tengok apakah kod yang digunakan. Polis juga mempunyai 3 jumper di 3 kawasan. Dan nampaknya bola tidak lurus, tidak straight. Inilah yang berlaku apabila tekanan diberikan ketika line out. Walaupun hooker ataupun tukang baling bagi pasukan Perlis, Amirul Mukminin Cibong adalah pemain kebangsaan, tetapi tekanannya adalah agak tinggi. Walaupun beliau yang melakukan lontaran, tetapi beliau bermain pada posisi prop. Itu yang menarik dia. Ada multitasking bagi itu. Cibong, bekas pelajar SSTMI yang sekarang ni mengajar di negeri Perlis, menjadi guru di negeri Perlis. Bola dimasukkan oleh Azrin. Drive yang dilakukan, larian deras oleh pemain number 8 pasukan Polis. Bola tidak dikeluarkan, nampaknya tidak berjaya dicuri. Saya ingat bola dicuri tadi. Dan larian deras dilakukan oleh pemain fullback. Dan adakah dapat melakukan defend yang baik dilakukan oleh fullback dan center pasukan Perlis, iaitu Syafi dan Joseva terhadap Aware yang bernombor 15. Itu Amirul Nasrun. Tapi kali ini kita lihat adakah line out betul-betul di atas line 5 meter pasukan Perlis. Sekiranya bola tidak dapat disimpan dengan baik, akan mengakibatkan sedikit permasalahan. Bola berjaya. Kali ini Perlis walaupun agak scrappy, tetapi pasukan Perlis berjaya mendapatkan bola tersebut. Tendangan clearance oleh pemain nombor 11 Muhammad Fikri. Larian oleh Aware, di-tackle baik oleh Cibong. High tackle oleh Cibong terhadap Aware. Senior dan junior ni kan di sekolah dulu.
Sekarang ni mereka berdua berkhidmat sebagai guru di sekolah di Malaysia. Nampaknya pasukan polis akan mengambil 3 mata penalti kerana kedudukan penalti betul-betul di depan pos pasukan polis. Kesalahan yang dilakukan tadi adalah high tackle, di mana tackle daripada belakang dilakukan. Okey, kalau dilihat nombor 1 dan nombor 3 polis ni sama besar. Saya pun dah confuse dah antara Amar dengan Hakim. Tapi saya rasa dua-dua tadi try kot. Tendangan cantik oleh Ben yang melakukan tendangan menerusi kaki kiri beliau. Baik sekali. Betul-betul membelah tiang rugby pasukan polis. Kedudukan sekarang 15-0. Tendangan akan diambil oleh Tomasi Joshua Ralulu. Adakah tendangan akan dijauh ke belakang ataupun tendangan tinggi? Dan larian masih lagi diteruskan, ditangkap kemas oleh pemain nombor 8 Enasi Wakanisu. Drive dilakukan, tackle oleh Hafiz daripada pasukan polis. Hit yang baik daripada Port, tetapi defend yang dilakukan oleh pasukan polis agak menarik dengan rushing yang dilakukan. Bola di-clear, ditendang ke belakang oleh Amirul Akil. Dapat kepada number 8 pasukan polis yang membuat larian deras dan bola terpancul. Bompa! Tackle yang menarik dilakukan tadi terhadap Fiji pasukan polis. Dan bola hilang, seterusnya dapat oleh pasukan polis. Apakah taktikal dilakukan? Bola dikeluarkan kepada main nombor 8. Di-tackle baik oleh Cibong dan pasukan polis. Bola dicuri. Pada pendapat saya, player tidak berada dalam offside. Tetapi keputusan pengadil adalah lebih tepat kerana beliau berada betul-betul di depan permainan tersebut. Permainan diteruskan. Bola jauh ke belakang. Dan pemain tidak dapat melihat bola yang ditendang, seperti mencari di manakah bola itu akan jatuh. Nampaknya tadi tackle lewat, tetapi semua daripada referee dan bola terkena kepada pemain polis. Beliau pun tak tahu mana bola tu pergi dan sekarang ni lontaran ke dalam oleh pasukan polis yang masih lagi berjaya mengekalkan prestasi yang baik ketika lontaran ke dalam. Referee memberikan isyarat kepada AR lontaran ke dalam oleh pemain nombor 2 iaitu Muhammad Syazwan. Berjayakah mereka lakukan kali ini? Setakat ini masih lagi kod-kod gagal dibaca oleh pasukan polis. Minta maaf saya tersasul pasukan polis dan hit yang baik tetapi tackle yang lebih baik daripada pasukan polis kerana menggagalkan bola berjaya dicuri oleh pasukan polis. Tetapi masih lagi dalam genggaman pasukan polis. Hit yang dilakukan, wah, begitu kuat pelanggaran Cibong terhadap Suhaikal dan masih lagi melakukan larian deras bagi memberikan momentum kepada pasukan polis. Dan bola tidak dapat dikeluarkan dengan pantas. Dikeluarkan oleh pemain nombor 19 iaitu Nas Afi. Larian daripada pemain nombor 12 polis. Cubaan untuk menguasai permainan. Tackle yang dilakukan memberi impak yang tinggi dan melewat sedikit perlawanan. Bola masih lagi dalam genggaman pasukan polis dan pemain nombor 18 polis iaitu Muhammad Abram melakukan sealing off dengan mengambil bola tetapi gagal.
dikenal pasti oleh referee perlawanan saudara Nick Ramadan atas kesalahan tersebut dan cuba melengahkan permainan. Professional play yang dilakukan oleh pemain nombor 18 ini walaupun bagi saya bijak, kerana kalau ikutkan undang-undang antarabangsa, delay in the game adalah yellow card. Tetapi mungkin referee mempunyai budi bicara yang berbeza dan permainan diteruskan. Nampaknya pemain nombor 19 Perlis, Nas Afi diberikan sedikit rawatan dan bangun untuk melakukan permainan. Tap and go dilakukan. Adakah berjaya? Bola dikeluarkan. Pick up yang cantik kepada Cibong dan knock on telah pun berlaku. Adakah tendangan clearance kick oleh Ben begitu baik sehingga rapat kepada garisan tengah. Pop yang dilakukan kepada pemain nombor 17 Danish Rafikin gagal dan advantage diberikan, dan apabila tendangan telah dilakukan tiada advantage kepada pasukan yang knock on tadi. Nampaknya apa yang kita perhatikan memang sesuatu yang orang kata berimpact, prestige tersasul saya dan memberikan gambaran betapa sengitnya perlawanan ini. Lontaran ke dalam, taktikal ditukar dengan membuat 4 orang pemain saja. Masih lagi bola berjaya didapat oleh pasukan Perlis. Cubaan untuk larian deras gagal. Nampaknya bola dikeluarkan oleh scrum half, dikeluarkan kepada center pasukan Perlis. Tendangan ke belakang. Adakah tendangan clearance bagi fullback pasukan Polis Alif dan diambil. Masih lagi permainan diteruskan. Oh, nampaknya Juki tidak mendengar call daripada referee. Tetapi seperti yang kita maklum, terutamanya kepada semua pemain-pemain di Malaysia, bermain mengikut referee. Kalau tak tahu, main je dulu sehingga kita betul-betul clear call yang diberikan. Nampaknya penalti bagi pasukan Perlis yang akan diambil oleh pemain nombor 13 Joseva Naivalu. Line out. Apa yang saya perhatikan daripada sini, pasukan Polis mempunyai balance dalam pasukan yang mana memberikan mereka stability ketika scrum, dan tidak dilupakan juga oleh pasukan Perlis yang punya pemain-pemain yang berpengalaman untuk membantu, terutama pemain-pemain kebangsaan. Masih bola masih berjaya dikawal oleh pasukan Perlis. Tackle yang baik. Masih diteruskan serangan. Pemain nombor 3 melakukan serangan bertali arus. Masih lagi Hafiz memberi kepada center pasukan Perlis. Nampaknya penalti diberikan kerana offside. Pasukan Polis berada pada kedudukan offside. Bola sekarang berada pada pemain nombor 8. Adakah quick tap akan dilakukan ataupun tidak. Nampaknya Perlis mengambil penalti bagi mendapat sekurang-kurangnya 3 mata bagi merapatkan jurang mata antara pasukan Perlis dan pasukan Polis. Buat pengetahuan semua, permainan telah pun berlangsung selama 38 minit. Permainan yang begitu baik, serangan demi serangan. Hanya pasukan yang gagal menggunakan peluang yang ada akan gagal mendapat try. Masuk tendangan oleh stand-off pasukan Perlis, iaitu Tomasi Joshua.
Permainan diteruskan. Tendangan sepak mula bagi pasukan polis yang mana mereka bersahaja ingin membuang masa kerana masa pun telah hampir tamat. Seperti permainan ini seperti baru saja bermula, walaupun kita nampak macam impact dia sungguh tinggi, tetapi dah 40 minit tanpa kita sedari permainan ini telah pun berjalan. Tendangan sepak mula oleh Ben. Kick off yang cantik, jauh ke belakang, diberikan kepada fullback scrum half, dan clearance kick dilakukan oleh scrum half pasukan polis iaitu Fikri. Bola berada pada number 8 pasukan pasukan polis. Hit yang dilakukan baik. Cubaan curi gagal dilakukan. Nampaknya clearance kick oleh fullback pasukan polis dan akhirnya bola dikeluarkan. Permainan masih diteruskan. Kita walaupun jam di dalam kaca TV, handphone, iPad apa semua dia dah menunjukkan 40 minit, tetapi permainan yang sebenar adalah dikawal oleh referee perlawanan iaitu Nick Ramadan. Nick Ramadan merupakan penolong kanan sekolah di Hulu Langat. Lontaran ke dalam oleh pasukan polis. Kod apa yang digunakan saya rasa macam menggunakan second jumper. Betul. Tapi gagal dikawal oleh pemain polis. Bola dikeluarkan. Mereka melakukan tendangan cross kick. Clearance kick. Dan cubaan untuk mendapatkan bola gagal. Clearance kick yang dilakukan oleh pemain polis ditangkap oleh fullback pasukan polis dan masih bola dikeluarkan oleh Azrin Ayin untuk menamatkan perlawanan dengan berkedudukan polis 15 polis 3. Memang sengit, memang baik, memang segala-galanya yang kita impikan bagi perlawanan suku akhir kerana impact sungguh baik dan tinggi bagi kedua-dua pasukan. Kedudukan semasa polis 15 dengan 2 try dan 1 conversion dan polis 1 penalty. Polis ada 1 penalty, lupa. Okey, kita berjumpa lagi pada separuh masa kedua. Assalamualaikum.
Okey, Assalamualaikum. Kembali kita pada perlawanan separuh akhir suku akhir pertama di antara pasukan Polis menentang Perlis. Kedudukan terkini Polis 15, Perlis 3. Tendangan sepak mula akan dilakukan oleh pemain nombor 10 pasukan Polis, iaitu Muhammad Amirul Akil aka Ban. Adakah Perlis mampu bangkit pada separuh masa kedua? Nampaknya larian deras dilakukan oleh pemain nombor 6. Cantik di tangkapan dibuat oleh Haris Hafizan. Bola berjaya dalam tangkapan beliau. Bagus. Itu adalah petanda yang baik di mana pemain-pemain sekarang dapat mengejar dan menangkap bola yang pertama. Saya rasa pemain ini patut diberi peluang untuk bermain untuk pasukan bersama pasukan kebangsaan. Pemain nombor 6 ni masih muda, berumur 20 tahun. Haris Hafizan. Penalti tadi diberikan atas kerana not releasing the player on the ground. Tackler. So lontaran ke dalam oleh pemain hooker pasukan Polis Syazwan Abdul Rahman. Adakah taktikal yang sama digunakan daripada percaturan dalam line out ini? Saya dapat saksikan bahawa pasukan Polis akan menyimpan bola, besar kemungkinan menyimpan bola dan melakukan drive. Tetapi itu daripada saya punya pendapat personal saya. Permainan dihentikan seketika. Perbincangan dilakukan bagi azan. Mungkin ada line up diteruskan. Mungkin tadi ada sedikit teknikal yang berlaku. Adakah lontaran dilakukan? Nampaknya mereka akan menggunakan second jumper. Bola tidak lurus pula kali ini. Inilah dinamakan tekanan ketika melakukan lontaran. Saya biasa mengalami detik-detik macam tu. Pada masa yang kita nak bola tu cantik, masa tu lah bola tu serong ke arah pasukan kita. Tetapi tak apa, permainan diteruskan. Apa yang kita dapat lihat, scrum mampu ke pasukan Polis melakukan drive untuk mendapatkan balik bola ini. Bola akan dimasukkan oleh pemain nombor 11 Muhammad Fikri. Sehingga kini pasukan Polis masih lagi mendominasi scrum bersama kedua-dua pasukan. Bola dimasukkan. Collapsing yang dilakukan oleh pemain Polis bernombor 3 Muhammad Hakim. Referee betul-betul di depan scrum, terus dapat melihat bola tersebut. Call yang diberikan oleh pengadil perlawanan Nick Ramadan begitu ketika ini konsisten dan baik sekali. Nampaknya lontaran ke dalam oleh pasukan Polis yang akan dilakukan masih lagi oleh Amirul Mukminin selaku prop pasukan aka Cikgu Cibong. Nampaknya pasukan Polis mengekalkan 5-man line out dengan mengurangkan sedikit agar dapat mendominasi. Nampaknya taktikal yang digunakan begitu baik, tetapi dibaca kemas oleh pasukan Polis. Dan lepas pemain hooker pasukan Polis, drive yang dilakukan, bola masih lagi berada dalam kawasan pasukan Polis. Pot pertama dilakukan oleh pasukan Polis. Cubaan mencuri bola oleh pemain nombor 3. Tackle yang dilakukan
dapat masih lagi diteruskan permainan. Tiada advantage diberikan. Permainan diteruskan. Bola cantik daripada Juki kepada Aizat. Dan tackle yang baik oleh winger pasukan Perlis, iaitu Muhammad Afiq. Bukan, pemain nombor 25, iaitu Muhammad Zulfami Haikal. Call yang daripada assistant referee di sebelah kanan padang. Nampaknya kita masih lagi menunggu call daripada referee dan pemain-pemain berehat seketika untuk minum air dan membasah tekak. Permainan telah pun berlangsung selama 5 minit. Assistant referee telah masuk untuk memberikan apa yang beliau nampak ketika line out, ketika permainan dijalankan. So masih menunggu call daripada referee Nick Ramadan. So apakah keputusan yang akan diperolehi, iaitu line out. Yes, line out masih dikekalkan. Line out kepada pasukan Perlis. Sehingga kini pasukan Perlis masih lagi mencari-cari rentak bagi mendominasi atau mendapat penguasaan bagi line out. Kali ini line out penuh oleh pasukan Perlis dan dicuri oleh Suhaikal di pot yang kedua, dan bola diberikan kepada pemain nombor 13 dan bola masih lagi berada dalam penguasaan Amirul Nasron Aweh. Racking dilakukan oleh fullback pasukan Polis. Pemain nombor 13 pasukan Polis melakukan serangan, iaitu Ratu. Bola cuba dicuri. Bola keluar di belakang. Masih lagi pada tangkapan pasukan Polis. Hit demi hit dilakukan. Tackle demi tackle oleh pasukan Polis. Dan sealing off oleh pemain nombor 18. Aduh, iaitu Wan Muhammad Rafiq. Maafkan saya, Muhammad Abra. Muhammad Abra tadi datang dari tepi, nampak dari kedudukan itu, dan terus sealing off, jatuh ke depan. Kepada adik-adik di rumah sana ataupun pemain-pemain rugby, apabila keadaan racking basah, cuba kawal agar tidak jatuh di depan racking opponent, kerana ini akan mengakibatkan penalti. Hujan mulai turun. Kali ni hujan agak lebat, besar sikit air ni. Tadi renyai kan. Tapi saya dah macam pengkaji cuaca pula kat sini kan. Tetapi permainan diteruskan. Walaupun apa, lontaran ke dalam oleh Cibong. Call daripada referee. Ada kecederaan yang terjadi kepada pasukan Perlis. Cramp. Dengan intensiti permainan yang sungguh tinggi dan sungguh pantas, biasa bagi pemain-pemain untuk mengalami kekejangan. Nampaknya stretcher diperlukan. Stretcher dipanggil oleh referee untuk membawa keluar pemain nombor 23 Polis, Muhammad Alif Al-Hafiz, aka Dup. Okey. Terdengkot-dengkot beliau untuk keluar. Nampaknya pertukaran akan dilakukan ataupun masih mengekalkan. Itu terpulang pada pasukan. Nampaknya lontaran ke dalam dibuat dan bola berjaya didapat kepada pasukan Perlis. Kali ini clean catch, tangkapan bersih daripada pemain pasukan Perlis. Nampaknya Cibong masih lagi melakukan larian deras dan bola secure, dan Sekerahang mengeluarkan bola kepada pemain
nombor 28 Hafiz dengan tendangan ataupun flip kick gagal, knock on, tackle yang kemas daripada pasukan polis mengakibatkan bola terpancul ke depan dan scrum diberikan. Nampaknya di situ rawatan diberikan kepada Cibong. Cibong yang mengalami sedikit kecederaan ketika larian deras dilakukan. Nampaknya pemain kebangsaan mempunyai semangat yang jitu yang dapat memberikan kekuatan kepada pasukan. Scrum oleh pasukan polis yang akan dimasukkan oleh Yin yang mana berada di tengah-tengah padang, di tengah selepas garisan tengah pasukan polis. Dalam keadaan yang basah ni, adik-adik di rumah sana sentiasalah menggunakan boot multi start ataupun boot panjang, start panjang bagi menguasai scrum, dan scrum masih lagi driving dijalankan dan bola telah pun hilang ke arah pasukan polis. Tiba-tiba saja ditendang oleh pasukan pemain-pemain polis dan bola diambil oleh Aware. Clearance kick dilakukan. Oh, sayang sekali. Bola terlepas daripada dakapan pemain nombor 11, iaitu Muhammad Fikri, scrum half pasukan polis. Dalam keadaan hujan, bermacam-macam perkara boleh terjadi. Ini yang kita mahukan, permainan yang berimpak tinggi. Seorang demi seorang pemain tumbang kerana perlawanan yang begitu sengit, yang begitu laju. Lontaran ke dalam oleh hooker pasukan polis Muhammad Syazwan. Adakah mereka menggunakan pot 1, 2 ataupun 3? Nampaknya mengekalkan pot yang ketiga. Cantik lontaran ke belakang tersebut. Dan bola didominasi oleh pemain polis, iaitu pemain nombor 13 Ratu. Hit demi hit dijalankan. Hit lagi yang baik daripada hakim. Bola dikeluarkan kepada band. Tendangan leret di bawah. Tendangan yang clearance kick dilakukan oleh pemain winger Muhammad Zulfami, bermain berjersey nombor 25. Apa yang saya dapat katakan, perlawanan ini memberikan impak terutamanya kepada nama-nama baru untuk menonjolkan diri, dan diharap MRU dapatlah melakukan kejohanan interklub ataupun lebih-lebih banyak lagi kejohanan 15 side seperti Piala Agong ini. Bola cantik, tapi gagal ditangkap kemas oleh Fiji pasukan polis. Bola ditangkap, knock on. Tiada advantage diberikan kepada pasukan polis kerana ketika jatuh bola telah keluar ke depan, telah terlepas ke depan. Knock on, double knock on. Pertama daripada pasukan polis, kedua daripada pasukan polis. Scrum diteruskan. Bola milik pasukan polis. Polis membuat pertukaran dengan memasukkan pemain nombor 9 Sufian Az-Zahri yang menyambut birthday dia hari ini. Dan sekarang hooker pasukan polis mengalami sedikit kecederaan, iaitu Muhammad Syazwan Abdul Rahman yang krem. Ini biasa terjadi ketika cuaca sejuk dan keadaan kondisi pemain yang begitu
all out ketika perlawanan. So, adaptasi sains sukan penting bagi sukan rugby, bagi membolehkan pemain-pemain kekal bertenaga dan fit ketika bermain perlawanan berlangsung. Bola dimasukkan oleh Sufian, pemain nombor 9 yang baru digantikan. Bola pemain nombor 8 boleh mengeluarkan larian deras oleh center pasukan Perlis. Bola dikeluarkan pantas kepada inside, outside dan winger. Larian yang baik dilakukan. Tiada advantage. Offside line, offside telah pun dipanggil. Yes, offside pemain nombor 5 pasukan Polis, iaitu bukan nombor 5, nombor 3. Tendangan keluar oleh stand-off pasukan Polis. Oh, bola nampaknya advantage diberikan. Gagal mengeluarkan bola. Counter ruck cuba dilakukan oleh Polis dan pick up dilakukan oleh pemain prop pasukan Polis. Driving maul dilakukan. Secure berjaya dilakukan. Scrahab Ayan mengeluarkan bola dan melakukan second hit di tengah-tengah padang. Driving maul masih lagi dilakukan oleh Polis. Nampaknya chip kick dilakukan oleh pemain itu, advantage kepada pasukan Polis. Dapatkah mereka mendapat try? Apa yang terjadi di ujung sana? Call daripada assistant referee yang mengatakan forward pass. Itu call yang dilakukan. Bukan forward pass. Bola telah pun keluar. Maafkan saya, bola telah pun keluar. Okey, lontaran ke dalam oleh Cibong bagi pasukan Polis. Dapatkah pasukan Polis mencuri ataupun menang line out ini? Adakah taktikal yang sama dilakukan? Yes, cantik kali ini lontaran oleh saudara Cibong dan berjaya bola dikeluarkan daripada zon bahaya 5 meter pasukan Polis. Apa yang kita dapat perhatikan, pemain kedua-dua pasukan berbincang slowly pergi ke arah line out bagi mendapatkan kod sebelum lontaran dilakukan. Referee perlawanan, saudara Nick Ramadan, memberhentikan permainan seketika kerana mungkin ada kecederaan dan pemain-pemain masih mempunyai masa untuk berbincang. Nampaknya lontaran ke dalam oleh hooker pasukan Polis, Afif Akmal, bermain nombor 19. Dapatkah beliau mengekalkan momentum yang dilakukan tadi oleh Syazwan? Lontaran ke dalam, first jumper cantik, bola tidak kemas tetapi masih dalam penguasaan pasukan Polis walaupun mereka telah ke belakang 10 meter, tapi penguasaan Polis masih lagi berada untuk mendapatkan serangan. Langgar pelanggaran yang sungguh kuat hingga tidak dapat bangun pemain Polis dilakukan oleh pemain Fiji pasukan Polis. Bola masih lagi dalam penguasaan pasukan Polis. Berikan kepada pemain Polis, pemain Polis, pelanggaran yang sungguh baik. Clearance yang dilakukan, cubaan untuk mengambil bola. Counter ruck yang baik. Counter ruck yang baik dilakukan oleh pasukan Polis dan mengakibatkan knock on oleh pemain Polis. Pengadil perlawanan Nick betul-betul berada di depan
rucking tersebut. Nampaknya permainan diberhentikan seketika. Mungkin ada sedikit kecederaan masih lagi dalam rawatan ataupun permainan diteruskan terus. Pada separuh masa kedua masih tiada jaringan yang dilakukan, tak ada try, tak ada conversion, tak ada penalti bagi kedua-dua pasukan. Kekal 15-3. Bola dimasukkan oleh Pian oleh pasukan Perlis, bola di pick up oleh pemain number 8 pasukan Perlis. Serangan bertali arus menggunakan winger, larian deras oleh pemain nombor 25 dan pick up. Bola terpancul ke depan. Bagaimana boleh terjadi? Saya pun tak dapat nak jangkakan, tetapi keadaan hujan lebat ini macam-macam benda boleh terjadi. Macam-macam benda boleh terjadi. Dan bola tadi tu yang pick up bukannya pemain tempatan tetapi pemain Fiji. Ini menunjukkan betapa sengitnya, betapa berimpak tinggi perlawanan ini, sehinggakan pemain Fiji pun merasa debaran tersebut. Scrum oleh pasukan Polis. Hujan makin lebat. Saya bersama kru-kru rugby online berada betul-betul di belakang padang, tapi kali ini kami telah bersedia di dalam kawasan yang lebih selamat. Bola akan dimasukkan oleh Ayin. Nampak hujan turun begitu lebat. Permainan masih diteruskan. Scrum tidak stable. Early push. Call yang diberikan oleh referee kepada pasukan Polis. So dalam keadaan scrum ni macam-macam boleh terjadi. Ada early push, ada yang ke belakang, ada yang tak boleh tahan, ada yang collapse. So semua adalah taktikal dalam perlawanan. Bola dimasukkan oleh Ayin. Masih lagi stable scrum. Pasukan penalty. Yes, penalty bagi pasukan Polis kerana driving in. Call yang diberikan kepada referee adalah driving in. Nampak ke dalam. Tangan referee menunjukkan prop masuk ke dalam dan mengakibatkan scrum collapse. Nombor 3 Muhammad Hakim. Nampaknya Polis akan mengambil 3 mata. Akan mengambil silap, bukan ambil 3 mata. Akan mengambil penalty. Dan sekiranya masuk, kedudukan akan menjadi 15-6. Tetapi sekiranya tak masuk, 22 dropout akan dilakukan. So kita akan perhatikan saudara Pian yang akan melakukan tendangan. Dapatkah beliau melakukan kick dalam keadaan cuaca yang begitu lebat? Adakah masuk? Tidak masuk. So bola berada di dead ball zone. Bola tak sampai dan tak masuk. Kedudukan kekal PDRM 15, Polis 3. Tendangan 22 dropout oleh Ben berjaya dihalang oleh pemain Polis. Pemain nombor 12 pasukan Polis melakukan hit demi hit, iaitu Tomasi. Bola dikeluarkan oleh Pian. Masih lagi dalam genggaman pasukan Polis. Adakah berjaya dicuri? Yes, berjaya dicuri. Nampak baik sungguh permainan. Tendangan clearance oleh Yen dan cubaan dikejar. Baik pemain nombor 25 pasukan Polis melakukan larian-larian deras. Tendangan tip tackle oleh pemain nombor 7 pasukan Polis yang begitu dangerous ataupun berbahaya. Ulang balik tu dia, ulang. Nampaknya tip tackle tadi
Adakah ia melepasi horizontal kaki atau pinggang pemain tersebut? So, apakah call yang akan diberikan oleh referee perlawanan? Saudara Nick? Yes, bola kaki melebihi daripada pinggang. Red card. Red card kepada Su Haikal, pemain nombor 7, merupakan pemain kebangsaan. Tip tackle yang berbahaya dan kepala pecah di padang. Itu dipanggil tip tackle. Kaki di atas kepala, kepala di atas padang. Itu adalah tackle yang berbahaya dan direct red card kepada Su Haikal. So, pemain polis tinggal 14 orang. So, mereka akan menantikan lontaran ke dalam. Oh, bola hilang. Nampak je. Begitu baik larian deras yang dilakukan oleh pemain nombor 3. Hakim masih lagi drive dilakukan. Pemain nombor 8, larian deras oleh pemain nombor 10, Ben. Nampaknya bola penalti diberikan kepada pasukan polis kerana drive yang begitu yang dilakukan pada keadaan offside. So, cubaan untuk mengadakan counter. Okey, kita dah saksikan pemain semua berada dalam keadaan offside dan mereka krokodil. Dua kesalahan pertama adalah meneka setelah half. Yang kedua adalah krokodil tackle, iaitu memegang tengkuk oponen. Penalti diberikan dan setengah pasukan polis telah pun menunjukkan isyarat pos, maknanya tendangan akan diambil untuk membolehkan mereka melebarkan jurang. Okey, menungguti kepada anda semua di rumah sana, hujan begitu lebat. Permainan diteruskan. Kalau anda perhatikan, memang nampak macam player berada dalam keadaan tenang. Nampak di skrin anda adalah Dinesh Warren, Duke, jurulatih pasukan, ketua jurulatih saya tak pasti, pasukan polis yang membimbing pasukan polis GE ini. Oh, tak masuk, terkena palang. Itu saya kata, dalam keadaan hujan ni, segala debaran semua ada, tendangan semua terkena palang. Masa ni pula dia kena palang, kan? Apa yang kita nak cakap adalah dalam permainan rugby, bola oval, segala-galanya boleh terjadi. Bola cantik ditangkap kemas oleh pemain pasukan polis. Cubaan curi oleh pasukan polis gagal. Serangan diberikan, bola wide kepada pemain nombor 13 dengan melakukan larian deras. Dapatkah beliau masih lagi meneruskan larian? Pemain berada rata-rata. Tackle dilakukan kepada pemain nombor 8 pasukan polis. Hai. Sealing off dan quick tap dilakukan oleh pasukan polis. Nampaknya tak ada siapa berada di belakang. Bijak Joseva, pasukan pemain center pasukan polis, melakukan tendangan ke belakang. Ini akan menambahkan lagi tekanan kepada pasukan polis ketika lontaran ke dalam. Apa yang boleh pertukaran pemain. Pasukan polis memasukkan pemain nombor 16, iaitu Muhammad Syami Afiq aka Ken,
juga pemain kebangsaan dengan menukarkan Amar, pemain nombor 1. Lontaran kemas oleh polis. Nampaknya masih lagi dalam genggaman stand off pasukan polis, iaitu Ben. Bola keluar kepada PG. Lepaskan. Lepas lagi. Oh, pemain ini memberikan impak yang sungguh baik kepada pasukan polis. Pas yang dilakukan ekstra dan masih lagi larian oleh pemain pasukan polis Aizat dan flanker Haris melakukan hentakan demi hentakan di hujung padang dan masih lagi diteruskan. Cuba untuk merampas bola, gagal. Pemain nombor 3 iaitu Hakim melakukan hentakan awal, disapa oleh pemain nombor 16 Muhammad Ken. Bola cuba dikeluarkan dengan pantas. Bola bola jauh ke belakang, ke wide, ke tepi padang kepada Amir Nasrun. Ayan masih lagi mengawal keadaan dan impak pemain-pemain yang masuk pada masa kedua memberikan impak yang baik kepada pasukan polis. Tackle yang sungguh pantas yang dilakukan oleh Cibong menggagalkan serangan yang cuba dilakukan. Sekarang larian dummy daripada pemain nombor 25 iaitu Zulkifli bin Azmi melakukan dummy di kiri, larian deras, di tackle, jatuh, melepaskan bola, ambil bola dan try. Anda perhatian, dummy yang pertama, larian deras, side step, jatuh, lepaskan bola dan mengambil kembali dan pick up untuk melakukan try. Itu memang tak boleh ajar dalam buku teks ataupun mana-mana buku. Itu memerlukan pengalaman dan semangat yang jitu bagi melakukan serangan tersebut. Seperti yang saya kata, Juki merupakan bekas ketua pasukan Sevens Malaysia, sekarang berkhidmat dengan pasukan polis dan bekerja dengan pasukan polis. Pasukan polis mendahului 23. Adakah masuk tendangan ini? Yes. Masuk. Kedudukan terkini 22-3. Kepada semua penonton di rumah sana, apa yang anda saksikan nampak macam simple, nampak macam semua biasa saja, tetapi dengan cuaca yang begitu lebat, dengan kondisi padang yang basah, dengan keadaan yang sungguh licin, pemain masih lagi menunjukkan komitmen dan prestasi yang tinggi. Syabas tahniah kepada kedua-dua pasukan, iaitu PDRM dan PRS. Kami di ROTV sentiasa memberikan yang terbaik kepada anda semua, supaya biarlah kami basah di padang ni, tetapi anda semua di rumah dapat saksikan permainan ini. Memang terbaik. Semua yang saya fikir semalam, imagery dalam diri saya untuk saksikan perlawanan ini, semua keluar ini. Saingannya sengit, perlawanan yang impact tinggi, muka-muka baru dalam pertandingan kejohanan yang berprestis Piala Agong 2024. Kita saksikan sepak mula oleh pemain polis, formasi ditangkap kemas oleh pemain polis Haris, pemain yang muda tetapi mempunyai semangat dan tackle yang menarik daripada pemain Fiji dan bola jatuh. Quick tap dilakukan oleh Cibong dan melakukan hentakan, tetap masih lagi lepas dan 10 meter dan yellow card. Adakah yellow card? Yes,
Yellow card diberikan kepada hooker baru Afiq Akmal. Dapatkah pasukan Perlis merapatkan jurang? Terbaik quick thinking yang dilakukan oleh Cibong ataupun Amirul Mukminin tadi berjaya mendapatkan 10 meter extra dan player Polis tinggal 13 orang. Kerana di awal paruh masa kedua tadi Suhaikal dikenakan kad merah. Okey. Bola ni boom pa. Tackle yang baik dilakukan oleh Fiji dan quick tap tadi oleh pemain nombor 2. Bola berjaya di-secure oleh pasukan Perlis, dikeluarkan, diberi kepada stand off pasukan Perlis. Nampaknya larian deras daripada pemain Fiji. Cubaan dicuri, gagal kerana masuk daripada side. Quick tap diambil, masih lagi larian diberikan. Cubaan untuk mendapatkan try betul-betul di bawah pos, gagal. Oh, apakah call referee? Nampaknya Cibong telah berjaya berada di dalam try line, tetapi forward pass. Maafkan saya, forward pass pula. Masa ni lah dia forward pass bawah pos. Nampaknya nasib tidak menyebelahi pasukan Perlis. Apa yang boleh saya katakan, Perlis baru bangkit. Kenapa dia tak bangkit daripada awal tadi? Ni sekarang baru nak bangkit. Kalau daripada awal tadi dia dah bangkit, tentu akan memberi kesan kepada pasukan Polis yang sehingga kini bermain dengan 13 orang. Nampaknya terdapat sedikit kecederaan oleh pemain Polis nombor 9 Ayen Muhammad Fazlin bin Muhammad Zaid. Dan adakah pertukaran dilakukan? Hujan lebat guys, hujan lebat. Permainan diteruskan sebab tiada kilat, tiada guruh, hujan hanya lebat saja. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang kau berikan. Walaupun hujan lebat tetapi permainan dapat diteruskan. Polis memasukkan pemain nombor 21 iaitu Muhammad Afiq Abdul Rahman. Pengadil masih melakukan komunikasi bersama assistant referee. Terdapat lagi pertukaran. Jam menunjukkan 35 minit. Permainan telah pun bermain, tetapi ini adalah tidak rasmi kerana rasmi adalah pada referee sendiri. Pemain nombor 2 terpaksa dimasukkan kerana yang kena kad tadi adalah pemain hooker pasukan Polis iaitu Muhammad Afif Akmal. Dan undang-undang World Rugby menyatakan front row mestilah lengkap dan posisi yang kekal, tidak boleh add on sahaja. So kalau front row keluar, front row juga kena masuk. Kalau hooker keluar, hooker kena masuk. Itulah undang-undang perlawanan World Rugby kepada anda semua. Bola dimasukkan oleh Skraha baru Muhammad Afiq. Larian deras dan offload dilakukan. Nampak bola jatuh, gagal dikawal oleh pemain nombor 15 Amir Nasrun Aweh. Kalau tadi dia dapat bola tu terlepas, memang peluang untuk menambah mata pasti ada. Nampak bola tu? Gagal ditangkap kemas oleh Amir Nasrun aka Aweh. Betul lah, jadi komentator ni memang kering tekak lah. So kepada siapa-siapa yang nak belanja saya air depan ni, saya berbesar hati kerana habis memberikan anda yang terbaik daripada Polapol Kuala Lumpur. Bola akan dimasukkan oleh Sufian Azhari, pasukan Perlis. Nampaknya scrum collapse. Ini terjadi biasalah, keadaan padang yang begitu lecak
yang tidak stable sekiranya pemain tidak menggunakan multi start ataupun start besi at least 18 mm. Berdasar pengalaman saya, memang sukarlah untuk kita stable ketika scrum. Pengalaman saya masa main Piala Agong dulu kan, front row ataupun tight five sentiasa mesti mempunyai boot multi start at least 18 mm start besi tu. Bola akan dimasukkan. Bola kepunyaan Perlis. Bola diberikan. Wah, terbaik pasukan Polis. Terbaik di mana mereka kekurangan pemain masih lagi berjaya memenangi scrum tersebut. Dan cubaan bola dicuri gagal. Nampaknya larian demi larian yang dilakukan, cubaan mengambil bola pada Raking oleh Cibong berjaya. Larian oleh pemain nombor 12, 13 dan 20 diberi kepada pemain nombor 25. Ditackle kemas oleh Aweh. Pemain nombor 5 Zulfami. Counter ruck cuba dilakukan. Tackle yang kemas dilakukan oleh pasukan Polis. Polis gagal lagi melepasi gain line. Bola jauh diberikan kepada pemain nombor 6 Muhammad Arif. Dan larian ke dalam oleh pemain nombor 10. Dapatkah beliau melakukan try? Dapatkah try dilakukan? Yes. Try oleh pasukan Perlis bagi pemain nombor 10 iaitu Muhammad Ikram, center pasukan Perlis. Sekali bola diberikan kepada beliau, impact besar telah pun berjaya dilakukan oleh pemain nombor 10 Muhammad Ikram Zainuddin. Baik, luar larian daripada luar 22, mengelak beberapa try tackle dan mengakibatkan try. Tendangan akan diambil oleh pemain nombor 7 Perlis Vatilia Turuva. What? Tak masuk? Allahu Akbar. Saya pun tak tahu pasal rasa macam tak ada whistle. Tak masuk. Kita tengok kembali. Berjaya tak? Okey. Masuk. Maafkan saya. Keadaan hujan, pandangan kabur, semua kabur kan. Minta maaf kepada semua penonton Rugby Online TV. Seterusnya tendangan mula, sepak mula. Pasukan Polis telah mula membuat beberapa pertukaran, mengeluarkan Juki dan juga fullback pasukan iaitu Alif Husaini. Tendangan oleh Ben dilakukan jauh ke belakang. Masih lagi drive dilakukan. Ya, tackle oleh Ken terhadap pemain nombor 3 pasukan Perlis iaitu Muhammad Amirul Husni. Main. Itulah call yang diberikan, main ikut referee. Dalam permainan rugby, kawalan emosi adalah amat penting kerana psikologi daripada kedua-dua pasukan adalah sentiasa berada maksimum. Tangkapan kemas daripada flanker Haris. Larian ke dalam oleh pemain Fiji. High tackle dilakukan oleh pemain Perlis nombor 2 Amirul Mukminin. Dan kali ini Perlis dikenakan kad kuning kerana high tackle yang dilakukan. So, nampaknya pasukan Polis mengambil line out.
Dan tendangan daripada band begitu cantik. Betul-betul 5 meter berada di atas line pasukan polis. Dapatkah hooker pasukan polis Syazwan Rahman untuk melakukan lontaran? Nampaknya pertukaran kembali. Pemain nombor 19 Afif Akmal dimasukkan kembali setelah menjalani 10 minit. Yellow card Sin Bin. Kita masih lagi menunggu lontaran ke dalam. Adakah mereka akan menggunakan pot 1 ataupun 2? Saya rasa macam 2 kot. Tapi berjaya dicuri dan try oleh pemain nombor 5, iaitu Syami Eden aka Ken, dengan larian dan terjunan. Yes, pemain nombor 5, pemain kebangsaan yang mempunyai reaction yang sungguh baik dan mengakibatkan try. Hujan dah mula slow dan kita berada pada minit yang ke-40. Seperti yang kita dapat saksikan, try tersebut memberikan 5 mata kepada pasukan polis. Kedudukan semasa polis PDRM 27, polis 10. PDRM, Polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia. Tendangan yang baik. Masuk. Kedudukan semasa adalah 29-10. Begitu tenang band melakukan tendangan slice kick betul-betul di tengah-tengah pos pasukan polis. Kedudukan perlawanan suku akhir di Pola Pol ini, Polis Diraja Malaysia 29 dan Perlis 10. Quarter final yang pertama. Kita masih lagi berada beberapa minit lagi perlawanan. Tendangan oleh standoff pasukan polis dan diambil oleh pemain polis. Cuba melakukan counter oleh pemain nombor 6 dan bola ditendang keluar. Tamat perlawanan di antara pasukan polis Diraja Malaysia dengan Perlis dengan kedudukan 29-10. Tanya kepada pasukan polis yang berjaya memenangi perlawanan ini, dan tanya kepada pasukan Perlis yang berjaya melayakkan diri sehingga ke peringkat suku akhir. Tanya juga kepada pengadil perlawanan yang mengawal saudara Cikgu Nik Ramadan, penolong kanan di sekolah rendah di Hulu Langat. Nampaknya celebration ataupun masih lagi dilakukan oleh pasukan polis di dalam padang. Pasukan polis betul-betul membuat persediaan yang rapi dan memberikan impak kepada pasukan mereka, dan persediaan mereka kali ini betul-betul baik dan berjaya mengungguli perlawanan suku akhir pertama dengan kedudukan Polis Diraja Malaysia 29 dan Perlis 10. Itu saja daripada saya, Coach Zack the Rhino, hari ini, dan semoga kita berjumpa lagi. PDRM 4 try, 3 conversion, 1 penalty, dan Perlis 1 try, 1 conversion, 1 penalty. Itu saja daripada kami, Rugby Online Television. Terima kasih kerana bersama menyokong kami selama ini, dan saya harap berjumpa lagi pada perlawanan seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum and a very, very good day to everyone. Terima kasih.